أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan untuk siri yang ke-25 pada malam ini. Dan alhamdulillah kita juga mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi daripada bencana Covid ini. Dan alhamdulillah kita melihat di negeri kita di Kelantan Darul Naim kadar jangkitan baru sudah pun mulai menurun dan hari ini sekitar 120 orang berbanding dengan 700 ataupun 800 pada beberapa minggu lepas. Ini adalah usaha daripada semua pihak, terutamanya tuan-tuan yang sama-sama berikhtiar menjaga SOP dan lebih-lebih lagi siapa-siapa yang telah mengambil vaksin sebagai langkah untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Jadi kita berharap dengan kerjasama yang diberikan oleh seluruh rakyat negeri Kelantan secara khasnya dan rakyat Malaysia secara umumnya akan disebab untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat semula virus ini ataupun wabak ini daripada terus melanda negeri kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung perbincangan seterusnya pada bahagian yang keempat. Dalam sesi yang lepas kita telah melihat dua tajuk, iaitu berkenaan dengan anak-anak Raja Patani yang datang membuka kota di Kubang Labu, di mana diberitahu kepada kita oleh penulis buku ini bahawa Baginda Datuk Pasir, seorang raja di Patani, telah mempunyai beberapa orang anak, dan salah seorang anaknya Long Sulong telah datang ke Kelantan kerana dia disingkirkan daripada keluarga diraja di sana akibat satu perbuatan khianat seorang ahli nujum. Lalu dia dibawa oleh 300 orang hulu balangnya keluar dari Patani dan membuka satu kota di Kubang Labu. Kota Kubang Labu berhampiran dengan Pasir Pekan sekarang ini. Dan akhirnya setelah baginda meningkat dewasa, baginda telah membuka satu kerajaan di Kubang Labu itu. Sehinggalah akhirnya kerajaannya itu dilihat oleh tentera-tentera daripada Terengganu yang membuat rancangan untuk menyerang Patani. Tetapi disebabkan melihat hulu-balang yang ramai di kota Kubang Labu itu, mereka telah tidak jadi menyerang Patani. Kemudian disebut juga pada kita tentang asal-usul pembesar-pembesar yang bergelar Long, yang dikatakan datang ke kota Kubang Labu itu. Sebenarnya Long Sulong yang disebut itu, disebutkan keluarga Long ini sebenarnya adalah satu keluarga yang asalnya mereka ialah anak-anak raja yang berasal daripada sebuah negeri yang dipanggil Kembayat negara
ataupun negeri Kembayat yang terletak di satu kawasan yang dipanggil Mongol. Mongol ni maksudnya negeri itu duduk di sebelah negeri China. Dan kebanyakannya berpendapat Kembayat itu ialah negeri Kemboja ataupun Champa hari ini. Seorang putera Champa yang hanyut dan terdampar di Patani, kemudian dibesarkan di dalam di rumah Perdana Menteri Kerajaan Patani ketika itu, dan akhirnya dijadikan seperti anak angkat oleh Raja Patani yang bergelar Nam Chayam. Kemudian apabila Nam Chayam ini wafat ataupun mangkat, maka Datuk Wan, iaitu anak raja daripada Champa itu, telah diangkat menjadi Raja Patani. Maka disebab itulah Datuk Wan yang dikenali sebagai Datuk Pengkalan Tua itu mempunyai 3 orang putera, iaitu Datuk Pasir, Tuan Besar dan juga Tuan Lonik, 3 orang putera. Dan akhirnya putera-putera ini telah datang ke Kelantan, termasuklah Tuan Besar, dan Tuan Besar telah kisahnya begini, Datuk Pasir sebagai raja ketika itu telah membenarkan Tuan Besar ni pergi membuka negeri. Akhirnya dia pun pergi buka negeri di sempadan-sempadan negeri Patani. Akhirnya dia hilang di dalam hutan yang tebal itu. Kemudian seorang lagi adindanya Tuan Lonik, kerana lalu dia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Ada pun seorang putera Lonik yang bernama Long Yunus telah dipelihara oleh Datuk Pasir. Datuk Pasir, sehingga satu masa ada pula ramalan-ramalan Tuan Ujung yang mengatakan Long Yunus ini juga adalah seorang anak yang celaka, yang mendatangkan kecelakaan. Lalu dia pun dihalau juga daripada istana Patani. Lalu membawa dirilah Long Yunus sehingga akhirnya Long Yunus ini pergi ke istana Long Sulong yang terletak di Kota Kubang Labu itu. Itu ceritanya. Jadi cerita yang lepas itu kisahnya begini. Anak Datuk baginda Datuk Pasir telah sebagai raja di Patani. Datuk Pasir, baginda Datuk Pasir ni, kerana ditipu oleh seorang tukang hujum, dia telah memerintahkan supaya anak-anaknya dibunuh. Lalu dibawa hulu balang pergi ke Kota Kubang Labu, duduk di situ dan jadi raja. Masa Datuk Pasir ni menjadi raja, kemudian pada zaman Nam Chayam, ada seorang anak raja daripada Patani, bukan daripada Kembayat negara, terdampar di pantai Patani, kemudian dipelihara oleh Perdana Menterinya, kemudian dijadikan anak angkat oleh Raja Nam Chayam, Raja Patani ketika itu. Tetapi selepas Nam Chayam ini mangkat, putera daripada Champa itu yang bernama Datuk Wan dijadikan raja. Kemudian anak-anak Datuk Wan itulah yang bertiga mengambil alih kerajaan, di mana Datuk Pasir menjadi rajanya. Adapun 2 lagi adindanya kemudiannya mati kerana sebab-sebab yang disebutkan tadi. Salah seorang anak saudaranya Long Yunus dipelihara oleh Datuk Pasir beberapa ketika. Akhirnya Datuk Pasir itu kerana satu ramalan oleh tukang hujum, dia pun juga menghalau Long Yunus daripada istananya. Lalu Long Yunus bawa diri pergi ke Kelantan, sehinggalah dia masuk ke istana Tuan Sulong. Itu pun putera Raja Patani juga. Maka di situlah berlaku, kita kata bergabunglah antara Long Yunus dengan Tuan Sulong tadi. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang keempat yang kita akan baca pada malam ini, iaitu satu kisah yang baru, pembunuhan Engku Pasir Mas kerana cemburu suaminya Long Gafar
melanggar Kubang Labu dan kemenangan Long Sulong. Jadi ada 3 kisah kat sini. Kisah yang pertama, pembunuhan Engku Pasir Mas sebab suami dia cemburu. Yang kedua, Kota Kubang Labu dilanggar oleh Long Gafar. Dan kisah yang ketiga ialah kemenangan Long Sulong dalam perang ini. Baik. Memerintahlah Long Sulong di Kota Kubang Labu itu bersuka-sukaan dengan isterinya Engku Pasir Mas. Engku Pasir ataupun Engku Pasir Mas. Jadi kisah Long Sulong yang kita kata Long Yunus pergi ke istananya tadi, kan, dia pun duduklah di Kota Kubang Labu itu, lalu dia berkahwin dengan satu puteri yang disebut sebagai Engku Pasir ataupun Engku Pasir Mas. Adapun Engku Pasir itu ialah seorang saudara sepupunya, ada seorang saudara sepupunya bernama Long Gafar. Long Gafar ataupun Long Jaafar. Ia sentiasa berulang-alik dari rumah ke Kota Kubang Labu menziarahi saudaranya. Jadi sini Long Gafar ni ialah sepupu kepada Engku Pasir Mas. Engku Pasir Mas tu ialah dia yang dia akan tenun. Lalu bila dia minta, Long Gafar bagilah. Kemudian daripada itu kembalilah Long Gafar ke negerinya. Long Gafar bagi cukin tu, dia balik. Dia bagi tu kat sepupu dia kan, sepupu dia nak tiru. Adapun Engku Pasir Mas, bila terima kain itu disangkut pada jentera tenunnya. Dia pun ambil sangkutlah tempat mesin tenun tu. Pada masa itu Long Sulong di balai penghadapan. Tidak berapa lama masuklah ia ke istana, lalu ke tempat isterinya bertenun. Daripada balai penghadapan tu dia pun masuk lalu ke kawasan isteri bertenun. Tiba-tiba terpandang kain cukin Long Gafar yang tersangkut di jentera itu. Dia pun tengok, ada kain Long Gafar kat sini. Maka bersemburlah darah cemburunya. Mari terlintaslah kepala dia, ini mesti isteri dia ada buat jahat dengan Long Gafar sampai Long Gafar tertinggal kain dia dalam bilik kawan tu. Gitu. Kan? Dengan tidak usah periksa, lagi dicabut keris panjang. Keris yang dipegang disanggul, dibelah perut serta-merta mati. Maknanya dia pun mari darah cemburu, cabut keris, tikam bini dia, isteri dia ni sampai terbelah perutnya, lalu mati. Dengan tak bertanya, dengan tak disoal siasat lebih dahulu. Apabila telah mati, lalu dititahkan bawa gajah kenaikan Engku Pasir Mas itu yang dibawa dari Legeh pada masa berkahwin dahulu dan malar. Maksudnya dia pun panggil gajah Engku Pasir Mas. Engku Pasir Mas ni dia anak raja kan. Katanya Engku Pasir Mas ni adik kepada Long Draman, raja negeri Legeh. Jadi ketika mereka kahwin ni, Engku Pasir Mas ni naik gajah tu daripada Legeh pergi ke Kota Kubang Labu. Jadi bila dia kena bunuh, Raja Long Sulong ni panggil gajah dia bernama Dang Malar. Lalu dia letakkan mayat Engku Pasir Mas ke atas belakang gajah itu dengan tidak diberi gemala. Dia lepaslah ke Kota Legeh ni ataupun Kota Pasir Mas itu, ibu negeri Legeh, sampai dia ke istana Raja Legeh. Dia pun sampai malam gajah tu bertempik. Kan gajah kan suara dia kuat sehingga terkejut gajah Legeh ni. Maka kenalah suara itulah suara gajah Dang Malar. Oleh kerana gajah ni memang dia asal Legeh, dibawa oleh adinda Raja Legeh ni, Engku Pasir Mas ni, ke Kota Kubang Labu. Bila gajah tu balik, dia pun mengeluarkan suara dia, tempikkan dia tu. Raja Legeh kenal itu gajah tu Dang Malar. Lalu dititahkan buka pintu. Maka dibukalah pintu sebab raja kenal gajah tu. Maka masuklah gajah itu ke halaman balai serta melipatkan kedua kaki di hadapannya dengan mengisyaratkan belalainya kepada tempat mayat Engku Pasir Mas. Gajah tu masuk tempat dalam istana, dia pun duduk, dia pun tunjuk dengan belalai dia, atas belakang dia tu ada Engku Pasir Mas. Terpandang Raja Legeh dengan mayat anak endanya. Dalam cerita ni Engku Pasir Mas ni anak Raja Legeh, bukan adinda, anak Raja Legeh. Anak endanya berlumur dengan darah, lalu diperiksa didapati perut telah terbelah. Terkejut dan bercucuran darah, bercucuran air mata dan berfikir lain yang bunuh melainkan Long Sulong. Bila raja tengok anak enda dia ni kena bunuh, dah terbelah perut, dalam kepala satu je, mesti Long Sulong yang bunuh. Mesti raja Long Sulong yang bunuh. Tak ada dah orang lain. Pasal dia isteri Long Sulong kan.
Kalau begitu, apalah guna aku hidup di atas bumi? Maka siapa yang akan aku pandang lagi? Sehingga hancur legih-legih aku ingat dan aku tuntut bela kematian anakku. Kemudian daripada itu bertitahlah kepada Panglima Hulu Balang menghimpunkan dan menyediakan segala alat peperangan serta diberitahu kepada anak saudaranya Long Gafar yang di negeri Reman datang ke Legeh melanggar negeri Kubang Labu. Jadi raja pun tengok anak dia kena bunuh ni, marilah rasa dendam pula. Inilah penyakitnya tuan-tuan. Kan? Bila kita bertindak tanpa usul periksa, menyebabkan kita membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa? Kerana cemburu dihasut oleh setan. Bila keadaan jadi macam tu, dibunuh orang tu, hantar balik ke negeri dia, raja atau ayahanda kepada si mati ni, puteri ni, dia pula mari api dendam itu pula. Sehingga dia mengisyaratkan dendam itu dia akan tuntut bela. Dan dia akan dia pun kumpul lah segala tentera dia, termasuk dikerahkan Long Gafar anak saudaranya itu datang ke negeri Legeh untuk buat persiapan menyerang negeri Kubang Labu pula. Jadi berlakulah perang saudara. 3 buah negeri terlibat. Yang pertama negeri Reman, negeri tempat Long Gafar ni kira-kira menjadi raja lah, anak saudara kepada Raja Legeh. Kemudian negeri negeri Legeh sendiri dan juga negeri Kubang Labu yang rajanya membunuh anak Raja Legeh. Apabila telah berhimpun sekaliannya, makna segala tentera Legeh ni pun berhimpun, maka pada hari yang baik berangkatlah Long Gafar menuju ke kota Kubang Labu. Apabila hampir lalu dititahkan berhenti kerana menghilangkan penat berjalan. Dia pun berjalan dari dekat kota Kubang Labu, katanya di Pasir Mas. Sampai di kawasan Tendung sekarang ni, situlah Raja Legeh berhenti untuk berehat, ambil tenaga. Ambil tenaga. Perkhabaran Angkatan Legeh di luar kota dipersembahkan kepada Long Sulong tetapi tidak dihiraukan. Dan cerita Raja Legeh ni telah sampai dengan bala tentera ni ada dilaporkan oleh rakyat kepada Raja Kota Kubang Labu. Tapi Raja Kota Kubang Labu tu biasalah, dia mengambil sikap endah tak endah, lalu dibiarkan sahaja kedatangan angkatan tentera daripada negeri Legeh. Sedangkan dia sendiri asyik bermain dengan catur. Tiada lain keluar dari mulutnya, nantilah sebentar nak habiskan main sepapan ni. Dia tengah main catur kan. Dia tengah-tengah main catur. Jadi bila orang report pada dia, raja tentera daripada Legeh telah datang, nanti dulu, relax dulu, kita nak habis sepapan lagi ni. Kan? Sedangkan kalau kita main catur ni macam main dam. Dan main dam tu dia tak erti nak habis sepapan, habis sepapan. Dalam hal lain keluar di dalam hal gitu, Long Gafar pun langgar masuk ke dalam kota langsung ke balai. Jadi orang datang musuh menyerang, dia duk sibuk main catur. Sehingga akhirnya musuh ni berjaya masuk dalam kota dan terus ke balai. Didapati Long Sulong sedang asyik bermain catur lagi. Lalu dicabut keris, ditikam dari lambungnya kanan terus ke kiri rebah dan mati. Long Gafar masuk, cabut keris, tikam terus. Jadi kena lambung belah kanan, keluar daripada belah kiri, lalu rebahlah Raja Long Sulong ini dan mati. Lalu dititahkan tanam sebagaimana adat raja-raja dan nasihatkan rakyat negeri Kelantan di Kubang Labu supaya jangan berpecah belah, duduk sebagaimana sedia kala. Kemudian daripada itu, kembalilah Long Gafar ke negerinya. Tidak ia ambil kota Kubang Labu itu di bawah takluknya kerana peperangan itu bukan berbuat negeri, hanya menuntut bela dan bayar hutang kematian saudaranya saja. Jadi, Long Gafar datang serang kota Kubang Labu ni satu je tujuan dia, nak balas dendam, nak tuntut bela di atas kematian Engku Pasir Mas. Jadi, mari masuk dengan tidak bertempur. Oleh kerana Raja Long Sulong ni asyik duk main main catur, dia masuk terus tikam lalu mati. Bila mati dia beritahu rakyat Kelantan, rakyat Kota Kubang Labu ni jangan kecoh-kecoh, jangan pecah belah, jangan buat apa-apa, supaya duduk macam biasa, dan dia pun tinggal. Selepas diuruskan jenazah tu,
ditinggalkan negeri Kota Kembang Labu ni tanpa dia mengambil negeri itu kan. Dia bukan bermaksud untuk menakluk Kota Kembang Labu, semata-mata untuk mendendam saja. Bila kembali Long Gafar bertakhta, pula putera Long Sulong di Kota Kembang Labu. Bila Long Gafar ni balik ke negeri dia di Reman, bawa tentera legeh ni balik, maka putera Long Sulong pun menjadi raja baru Kota Kembang Labu. Di sini barangkali hairan pembaca-baca yang bijaksana. Barangkali mendatangkan beberapa soalan. Kemana pergi Long Yunus, bendahari Long Sulong Kota Kembang Labu dalam masa pergaduhan itu? Ya, baik kita lihat cerita di bawah ini. Jadi sedangkan sebenarnya di Kota Kembang Labu tu ada putera kan, termasuk Long Yunus. Jadi ketika berlaku serangan tu, tiba-tiba tidak ada watak Long Yunus tu. Kemana pergi Long Yunus? Baik. Tadi kita lihat kisah berikutnya. Bahagian yang kelima. Tadi bahagian keempat ni, bahagian keempat. Yang kelima, Long Yunus bertempat di rumah Mandumis dan melarikan diri ke hutan hutan Kegarung. Jadi Long Yunus ni pada masa ni kata dia duduk di rumah Mandumis dan melarikan diri ke hutan Kegarung. Pada masa berlakunya peperangan di Kota Kembang Labu yang diceritakan dalam bahagian yang keempat tadi, Long Yunus tiada di Kota Kembang Labu kerana beberapa hari dengan 5 orang hulu balang masuk ke hutan memikat ke titir. Ini satu daripada kerja anak-anak raja zaman dulu kan. Mereka keluar memburu di hutan dan Long Yunus ni rupanya dia minat dengan burung ketitir. Jadi dia bawa lah beberapa orang hulu balang. 5 orang hulu balang kata dia pergi masuk ke hutan untuk mencari atau memikat burung ketitir. Cari burung titir lah kan. Sepasal dia tak tahu negeri nak kena serang. Jadi bawa hulu balang 4-5 orang pergi cari burung ketitir. Bila habis pekerjaan memikatnya, kembalilah ia ke Kota Kembang Labu. Barulah habis tu dia balik Kota Kembang Labu. Di sini barulah hal ehwal peperangan dan pembunuhan Long Sulong baru hal berlaku. Mana masa dia sampai tu peristiwa pembunuhan tu baru saja berlaku. Maka hundurlah serta hulu balangnya menyeberang sungai terus ke Kota Jelasing, menumpang rumah seorang kaya bernama Mandumis. Dia sampai Kota Kembang tengok orang tengah perang, penuh dengan askar-askar tengah perang ni. Dia pun tak masuk dalam kota. Dia pun bawa hulu balang tu naik perahu seberang sungai, mari belah sini pergi ke Kota Jelasin. Kota Jelasin tu kota lah di kita panggil sekarang ni Padang Kota, bukan Padang Kota, Kampung Kota. Kampung Kota Pitu Geng. Kota Jelasin tu kan. Situlah tempat dia, di belakang sekolah kebangsaan ke sekolah menengah Kota Jelasin sekarang. Kita main Pitu Geng. Itu kan jalan nak menghala ke Wakacik Yeh daripada Pitu Geng. Dia pun pergi ke Kota Jelasin dan menumpang di rumah seorang kaya yang bernama Mandumis. Jadi masa ni Mandumis ni orang kaya yang berumah di Kota Jelasin. Diberi sebuah rumah yang khas. Dia duduklah Long Yunus dengan hulu balang di situ dengan senang. Jadi Long Yunus pun tinggal adalah Kota Kembang Labu tu. Kenapa? Kerana kota tu dah diserang oleh musuh. Jadi dia pun duduk pergi masuk ke sini oleh kerana Mandumis ni tahu Long Yunus ni anak raja. Dia pun beri satu rumah untuk Long Yunus duduk dengan hulu balang dia. Jadi dia pun duduk situlah bersenang-senang dengan hulu balang dia di rumah yang diberikan oleh Mandumis di dalam Kota Kembang Labu. Tidak berapa lama Long Yunus di rumah Mandumis itu, tiba-tiba satu hari tibalah bapa hulu balang Reman ke Kota Jelasing dan berhenti di rumah yang berhampiran dengan rumah Mandumis. Mari pula satu rombongan daripada Reman, hulu balang Reman ni pergi ke Kota Jelasing. Daripada Kota Reman, mari ke Kota Jelasing. Reman tu sekarang ni Yala lah, kita panggil Yala. Sebahagian negeri Reman tu je Yala, sebahagian lagi Gerik kita panggil ini kan, daerah Hulu Perak. Jadi daripada Kota Reman tu nama kota dia Kota Baru, juga panggil Kota Baru juga. Kota Baru kita di Kelantan ni tak ada lagi, tapi ni Kota Baru di Reman. Kota ni nama Kota Baru juga. Daripada Kota Baru tu mari bapa hulu balang ke Kota Jelasin.
Bila sampai Kota Jelasin, dia pun berhenti di sebuah rumah berhampir dengan rumah Mandomis. Dekat satu rumah, dekat rumah Mandomis. Maka syoklah Long Yunus akan kedatangan Panglima itu kerana mencarinya. Sebab apa mencarinya? Kenapa? Kerana sebelum daripada ni, yang menyerang Kota Kubang Labu tu ialah putera Reman, Long Gafar. Sedangkan dia tak ada di istana dan dia lari. Maka dia suspek, dia syak bahawa bila Hulu Balang daripada Reman tu datang ke rumah Mandomis, mesti Hulu Balang tu mari cari dia. Kerana seumpama dia ni sebahagian daripada Long Sulong yang telah dibunuh itu. Maka syoklah Long Yunus akan kedatangan Panglima itu kerana mencarinya dan hendak dibunuh sebagaimana Long Sulong. Oleh sebab sangat kuat godaan sangkaan itu, lalu larilah bersama-sama Hulu Balang ke dalam suatu hutan namanya Kegarung. Masuklah satu hutan nama dia Kegarung. Jadi kata dia sekarang ni tempat yang namakan Kampung Kegarung itu dalam daerah Sungai Pinang. Sungai Pinang ni tuan-tuan belah Kuala Sungai Kelantan tu di belah tumpak tu, Sungai Pinang kan. Di situ ada satu kampung yang dikatakan Kampung Kegarung dalam Sungai Pinang. Lalu Long Yunus pun buat pondok di situ. Jadi Long Yunus pun bawa diri lari daripada serangan itu. Maksudnya dia mudik. Bukan mudik lah. Dia berperahu menuju ke Kuala Sungai Kelantan. Daripada Kota Kubang Labu, Kota Jelasin, terus ke terus ke kawasan Kampung Laut sekarang. Kampung Laut. Lalu di Kampung Laut itu dia pun singgah di Sungai Pinang, di lebih kuala lagi Sungai Pinang, dan bersembunyi di kampung yang nama Kegarung. Di Kampung Kegarung itu dia pun buat pondok, duduk diam kat situ kan. Okey, itu bahagian yang kelima. Habis bahagian kelima. Kita lihat seterusnya bahagian yang keenam. Bahagian keenam, Long Gafar atau Jaafar bersama 7 orang panglima ke Terengganu menyambung ayam melalui Kota Jelasin. Rupa-rupanya Hulu Balang daripada Reman tadi, dia bukan nak menyerang Long Yunus, tetapi dia datang ke Kota Jelasin itu dalam perjalanan ke Terengganu kerana nak menjabung ayam, nak belaga ayam kan. Di atas tadi kita menceritakan kedatangan panglima-panglima Reman ke Kota Jelasin hingga lari Long Yunus ke Garungan kerana takut dibunuhnya. Long Yunus lari kerana takut dibunuh oleh Hulu Balang daripada Reman. Cerita awal tadi kan, cerita dalam abad keempat. Jika demikian, berharaplah Kalam menceritakannya. Jadi kita harap ada cerita selanjutnya, kata dia. Adapun Long Gafar, tambah-tambah telah ketahui tentera daripada Long Reman sepupu Engku Pasir Mas yang mati dibunuh kerana selai kain cukin itu. Iaitu Long Gafar. Maka kemudian itu telah diceritakan bagaimana dibela. Bagaimana diceritakan di dalam bahagian kelima. Dan kembali kedua-dua pasukan Legeh beberapa kesukaan. Begitu juga pasukan Long Gafar telah disembahkan kepada ayandanya hal perang itu. Maka di sini Long Gafar mengambil kereta kerana lepas ada peperangan. Jadi bila berjaya bunuh Long Yunus, Long Sulong tu sebenarnya, tentera Legeh tadi balik ke negeri dia di Legeh di Kota Pasir Mas, bergembiralah mereka. Dan kan Long Gafar tinggal sepupu dia di Kota Legeh ni, terus pergi balik ke istana dia di Kota Baru Reman, dan dia pun beritahu kepada ayahanda dia tentang kejayaan peperangan tersebut, dan dia pun minta dengan ayah dia untuk berehat beberapa ketika melepaskan lelah daripada peperangan itu. Sebab itulah, kerana dia nak berehat itulah dia pun nak pergi Terengganu. Kita kata pergi makan angin Terengganu. Maka pada suatu hari yang didapatilah satu perkhabaran mengatakan Bugis akan masuk ke Terengganu menyambut ayam dan taruhan diterima seberapa banyak. Jadi rupanya sampai maklumat ke Reman kata orang-orang Bugis datang ke Terengganu untuk bersabung ayam, buat pertandingan belaga ayam. Jadi taruhan ni banyak orang Bugis,
bawa perahu-perahu bertongkang-tongkang harta untuk dipertaruhkan dengan Sultan Terengganu. Jadi mari keinginan Pak Long Ghaffar. Teringinlah Long Ghaffar untuk menyambung ayamnya. Bekas racun kerana ayamnya itu habis dijajah negeri yang besar, kesemua dapat dikalahkan hingga tidak dapat terlawan. Lalu mengadaplah ayahanda mohon izin. Jadi ayam kepunyaan Long Ghaffar ni nama dia Bakas Racun. Bakas Racun tu nama ayam dia. Jadi ayam dia ni sudah terkenal kerana Long Ghaffar sudah banyak kali bertarung di negeri-negeri lain sehingga hilang negeri setengah-setengah daripada raja itu akibat kalah belaga ayam zaman dulu. Jadi inilah satu daripada penyakit perjudian ni. Dan kita judi orang kampung kalau kalah hilang RM10, RM20. Orang kaya kalau hilang lembu seekor 2 ekor. Raja kalau dia kalah hilang negeri. Sebab itulah Islam mengharamkan perbuatan berjudi dan bertaruh ini. Tapi masa tu gitulah keadaan yang disebut pada kita ni. Long Ghaffar berjaya menguasai beberapa buah negeri dengan cara bersabung ayam. Maka bila negeri Terengganu itu diancam oleh orang Bugis dengan ajakan bertarung ayam ni, khabarnya yang kita dengar Terengganu tu mempertaruhkan negeri dia. Kalau dia kalah, negeri dia dapat kat orang Bugis. Tapi kalau dia menang, semua jong-jong, tongkang-tongkang yang bawa harta tu akan jadi milik negeri Terengganu. Maka marilah rasa terliur kita kata pada perasaan Long Ghaffar ni. Elok juga kalau bawa ayam aku ni, Bakas Racun ni, pergi berlawan di Terengganu. Maka dia pun minta perkenan daripada ayahanda dia. Lalu ayahanda dia pun berilah izin perkenan ayahanda, dia pun bergeraklah ke negeri Terengganu. Apabila telah diizinkan oleh ayahandanya, berangkatlah Long Ghaffar dengan 2 panglima dan 5 hulu balang dengan mengendarai gajah jantan bernama Muduwas. Gajah dia nama Muduwas. Dia naik gajah 7 orang. 7 atau 8 dengan Long Ghaffar. Long Ghaffar 2 orang panglima dan 3 orang 5 orang, 2 panglima dan 5 orang hulu balang. Jadi 8 orang lah semua kan. Naik gajah nama Muduwas. Ada pun panglima yang bersama itu seorang bernama Penghulu Adas dan seorang lagi Tok Daud. 2 orang panglima. Panglima ni satu nama Penghulu Adas, satu lagi nama Tok Daud. Jadi 2 panglima yang dibawa dari Perman. Di dalam perjalanannya sampailah ke kota Jelatin. Lalu menumpang berhenti di sebuah rumah yang berhampiran dengan rumah Mandumis. Di sinilah dilihat oleh Yunus kedatangan hulu balang hulu Perman, disangka nak mencarinya. Padahal tidak, semata-mata ke Terengganu menyambung ayam. Itu salah faham Long Yunus. Long Ghaffar bersama dengan Penghulu Adas dan Tok Daud ni on the way lah kita kata nak ke Terengganu, singgah berhak di kota Jelasin, tak jauh daripada rumah Mandumis, orang kaya Mandumis ketika itu. Dan lalu bila dia berhenti di situ, memanglah mai rasa bimbang pada hati hati Long Yunus kan, bimbang di hati Long Yunus kalau kedatangan itu mengancam dia. Sedangkan Mandumis Long Ghaffar itu hendak ke Terengganu, bukan bermaksud mencari Long Yunus. Dia tak berbincang dengan Long Yunus, yang dia berbincang dengan Tuan Sulong saja kan. Baik, seterusnya kita akan lihat bahagian yang ke-7. Bab kali ini pendek-pendek je tuan-tuan. Bahagian yang ke-7. Persahabatan antara Long Ghaffar dan Long Yunus dan bersama-sama ke Terengganu dan kembali memerangi Kelantan. Ini cerita ni ialah berkenaan dengan bagaimana Long Ghaffar akhirnya berkawan, menjadi kawan baik kepada Long Yunus. Kehilangan Long Yunus sebagai diceritakan dalam bahagian yang kelima, itu ratalah dicari oleh Mandumis dan dapati menyembunyikan dirinya di Garung. Serta bertanya sebab-sebabnya sehingga diketahui iaitu kedatangan Long Ghaffar dan hulu balang hendak menangkap Long Yunus. Apabila datang begitu, lalu Mandumis pun menghadap Long Ghaffar berdatang sembah. Jadi
Mandumis sebagai orang yang sebelum ini orang kaya yang memberikan perlindungan kepada Long Yunus, tiba-tiba Long Yunus hilang. Dia pun rasa pelik. Lalu dikira orang dia cari kat mana pergi Long Yunus ni. Akhir sekali berjumpa juga. Pasal negeri tu bukan besar sangat kan. Kemudian jumpa duduk di kampung Garung atau ke Garung tadi. Jumpa dia pun tanya dah Long Yunus kenapa lari. Rupa-rupa Long Yunus takut kepada Long Gafar. Lalu Mandumis pun jumpa dah Long Gafar, menghadap Long Gafar. Kata Mandumis, ampun tuanku. Sebab Long Gafar ni putera raja kan. Kedatangan Patik ini hendak memohon aman kerana Patik percaya kesampaian tuanku di sini hendak menangkap Adinda Long Yunus, bendahari Raja Kota Kebun Labu yang ada tinggal di rumah Patik. Maka oleh sebab Adinda Long Yunus itu tiada suatu kesalahan, pohonlah dilepaskan. Jadi Mandumis itu menghadap raja beritahu sebenarnya Long Yunus Adinda dia ni ialah tidak bersalah. Tidak bersalah, tidak ada kaitan dalam peristiwa ni. Jadi minta diampunkanlah. Terpegun Long Gafar mendengar perbahasan Mandumis itu kerana hairan yang kedatangan tidak sekali-kali berniat nak menangkap Long Yunus. Jadi peliklah Long Gafar, dia tak terfikir pun pasal Long Yunus tu. Dan tiba-tiba masuk menyembah pula Mandumis beritahu benda itu. Lalu baginda pun bersabda, berkatalah, bertitahlah Long Gafar ni. Hai bapaku Mandumis. Jadi Long Gafar kata bapaku Mandumis, maknanya Mandumis ni orang tua lah. Di manakah bapaku mendapat perkhabaran itu? Kerana kedatangan kita ini semata-mata hendak ke Terengganu menyabut ayam. Oleh sebab hendak berhenti lelah, singgahlah di sini. Dan janganlah bapaku percaya perkhabaran yang dusta itu. Adapun kita bunuh Long Sule itu kerana hutang darah, dia bayar darah. Kalau begitu, ke manakah perginya sekarang Long Yunus, dan bawalah dia kemari berjumpa kita. Jadi Long Gafar ni beritahu kita, mari sini ni pasal nak pergi Terengganu, nak belaga ayam, bukan nak mari cari Long Yunus. Sedangkan pasal apa pula timbul cerita ni? Ini anggap sebagai cerita yang palsu, dusta. Lalu Long Yunus minta untuk berjumpa dengan Long Yunus. Long Gafar ni minta nak jumpa dengan Long Yunus. Mandumis pun berkata, inilah sebabnya Patik menghadap, hendak mendapat ketahui dengan terangan. Jadi nak cerak, nak confirm sebenarnya Long Gafar ni mari cari Long Yunus ke sebab apa. Lepas daripada itu, dibawanya Long Yunus menghadap Long Gafar. Lalu dia pun bawa lah Long Yunus ni mari jumpa Long Gafar. Di sinilah bertangis-tangisan dengan lama perceraian, masing-masing menceritakan halnya. Sebab Long Gafar dengan Long Yunus ni dia dah kawan dah dulu di Kota Kebun Labu. Kan? Dia dah berkawan dah di Kota Kebun Labu. Ketika mereka berkawan-kawan tu lah Engku Pasemah meminjam kain cuking ataupun cindai Long Gafar kan. Jadi jumpa semula, maka menangis-nangis lah mereka. Dari hari ke hari bertambahlah hampir tali persahabatannya, seolah-olah saudara. Jadi kawan semula lah, tak ada gaduh-gaduh dah. Lama dah Long Gafar dulu berkasih-kasihan di situ. Maka pada suatu hari bermuafakatlah keduanya hendak ke Terengganu menyabut ayam. Dia pun berkawan dah, kawan baik dah di Kota Jelasi ni, dua-dua putera raja ni kan. Long Yunus dengan Long Gafar. Maka berpakatlah mereka, daripada kita gaduh, baik kita sama-sama pergi ke Terengganu untuk belaga ayam ni. Maka apabila telah bersetuju, berangkatlah Long Yunus dan Long Gafar, 2 panglimanya dan 12 hulu balangnya, termasuklah hulu balang Long Yunus. Jadi pamak dah, Long Yunus ada 5 hulu balang, Long Gafar ada 5 hulu balang kan. Kemudian Long Gafar ada 2 lagi, Long Yunus ada 7 hulu balang dia kan. Long Gafar ada 5 hulu balang, Long Gafar ada lagi 2 orang panglima, jadi 7. Jadi ada 14 orang bersama dengan Long Gafar dan Long Yunus, jadi semua 16 orang pergi ke Terengganu. Di dalam perjalanannya masuk ke hutan, keluar hutan, menaiki bukit dan menyeberangi beberapa anak sungai, sampailah ke Terengganu. Maknanya jalan daripada Kota Bilangsing di Kota Baru sekarang ataupun di Pitu Geng sekarang ni,
jalanlah meredah, hutan belantara, bukit bukau, litah anak sungai macam-macam, jauh juga lah. Sekarang ni pun Kota Baru sampai ke Kota Terengganu tu dalam 160 km sekarang kan. Laluan sekarang tu laluan jalan raya. Tapi kalau laluan bukit bukau zaman dulu, wallahualam. Tapi sekurang-kurangnya lebih kurang tu lah. 160 ke 200 km berjalan mereka, 16 orang ni akhirnya sampai di Terengganu, lalu menghadap Yang di-Pertuan. Yang di-Pertuan tu mana Raja Negeri Terengganu. Pada masa itu orang-orang tua Raja memerintah Terengganu ialah Sultan Mansur. Pada masa tu Raja Terengganu ni nama dia Sultan Mansur. Sultan Mansur Terengganu lah, marhum Jangguk tu kan. Dia orang-orang Terengganu menghambakan dia 16 orang ni pun menghambakan diri pada Sultan Terengganu, disembah Sultan Terengganu lah, menghadap menyembah Sultan Terengganu. Kedatangan Lu Yunus dan Long Gafar itu diperhatikan Yang di-Pertua akan tingkah lakunya dan gerak-gerinya, sehingga ini tertariklah hatinya dan jatuh kasih sayang, lalu dipelihara dan jadikan anak angkat, dan duduklah kedua-duanya dengan kesentosaan. Bila dua orang putera raja daripada Patan Jerman ni mari menghadap Sultan Terengganu, dia pun mari dengan adab yang baik, dengan kelakuan, dengan akhlak dia bagus. Sultan Terengganu pun sukalah kat dia. Macam dia pun dua-dua tu anak raja, lalu disuruh duduk di istana jadi anak angkat dia. Oleh sebab Tuhan hendak menunjukkan kudrat dan iradatnya kepada hambanya yang bersaf-saf di muka bumi itu, supaya mengetahui dan mengenal mudah-mudahan tidak buta akal fikiran umat Islam bagaimana buta hati dan mata kaum muda. Maksudnya orang muda kan kadang-kadang dia tak tahu, dia tak ada pengalaman, maka buta hatinya, tak faham. Sedangkan di sini Tuhan nak tunjuk bagaimana manusia perlu mengetahui nikmat-nikmatnya. Kata dia, pada suatu masa dengan tidak bersangka-sangka masuklah 7 buah jong, yakni perahu perompok Bugis ke Terengganu penuh dengan mata emas dan perak yang dapat daripada rampasan berlabuh di pelabuhan Terengganu, lalu menghadap Yang di-Pertua Negeri berdatang sembah. Masa kedua-dua putera Raja Reman dan petani duduk di Istana Terengganu, tiba-tiba mari sekumpulan perompok atau pelanung daripada orang Bugis yang dia merompok kapal-kapal tengah laut sehingga penuh di dalam jong-jong mereka, 7 buah jong, 7 buah perahu lah kita kata, ataupun 7 buah tongkang, penuh dengan emas, berlabuh di pelabuhan Terengganu. Lalu dia pun menghadap lah Yang di-Pertuan ataupun Sultan Terengganu ni. Kata orang Bugis itu, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Kedatangan parti ini hendak meminta menyabur ayam dengan duli tuanku. Sebab itulah penulis ni kata, ini Tuhan nak tunjuk kudrat dia. Dan kawan tu mari nak belaga ayam. Tiba-tiba dia sampai duduk di sana sekejap, mari pula orang Bugis ni jumpa Sultan, beritahu, kami ni mari nak ajak tuanku belaga ayam. Lalu dijawab oleh Yang di-Pertuan ini, kita bersangat-sangat duka cita nak meneruskan kehendak kamu itu, kerana tidaklah pernah kita dan putera bumi Terengganu berjudi ayam dan sebagainya. Tambahan pula tiadalah kita mempunyai dan melihara ayam sabung. Jadi Sultan Terengganu ni jawab, kita berduka cita. Sebab apa? Sebab orang Terengganu ni tidak berjudi. Orang Terengganu tak berjudi, tak main judi, termasuk judi belaga ayam ni. Lebih pula Sultan Terengganu tidak ada ayam sabung. Nak lawan ayam sabung macam mana kan? Bugis itu pun berkata, ketahuilah patik bertuanku tiada pernah melihara dan punyanya. Sungguh pun begitu, kedatangan patik-patik sekalian Bugis sangat-sangat berhajat menyabung ayam. Jika sekalian tuanku tidak dapat mencari ayam sabungan, sanggup menyabung, tidak syak lagi Terengganu patik rompok sebagaimana telah patik jalankan di bawah negeri. Dia ugut. Dia kata, memang kita orang tahu, negeri Terengganu, Sultan Terengganu tak ada ayam. Tak ada ayam, tapi patik ni semua orang Bugis ni mari memang niatnya nak belaga ayam. Jadi pilihan yang ada depan tuanku begini, kalau tuanku tidak ikhtiar supaya kita boleh belaga ayam, artinya tuanku beri peluang pada kami ni merompok negeri Terengganu. Pasal tujuan nak belaga ayam tu nak ambil negeri. Kan kalau dapat kat dia negeri. Jadi kalau tak nak belaga ayam, dia rompok je lah. Itu lagi senang kan.
Habis lepas daripada kata-kata begitu, lalu bermohonlah kembali ke perahunya menanti apa-apa khabaran. Jadi orang begitu pun dah beri warning pada Sultan Terengganu, nak pilih nak berlagak ataupun nak kena rompok. Lepas tu dia pun balik ke perahu dia. Maka demi didengar oleh Yang Dipertua sekalian kata-kata begitu, naiklah satu pada takut serta duka cita. Jadi raja pun duka cita lah, takut rakyat dia kena rompok. Bukan takut dia kena rompok. Harta dia banyak raja, tak ada masalah kalau rompok pun. Jadi bimbang takut rakyat-rakyat dia rompok. Maka rasa takut itu sebentar lagi berhadap kepada anak peliharaannya Long Gaffar dan Yunus serta seraya bertitah. Dia pun bersembanglah dengan Long Gaffar dan Yunus ni. Kata dia, bagaimana fikiran anakku akan kata-kata bugis itu? Dan bolehkah anakku berdua ikhtiarkan ayam dan sanggupkah melawannya? Jadi raja ni memang fikirlah kepala dia, ialah daripada dia kena rompok, baik dia belaga ayam. Kalau menang dapat kat dia taruhan-taruhan tu juga kan. Jadi dia pun tanya Long Gaffar dengan Yunus ni, boleh tak kita ikhtiarkan supaya ada ayam tu. Lalu kata Long Gaffar, di atas patiklah menyediakan ayam dan sanggup melawan, kerana apalah guna tuanku melihara patik berdua jika patik tidak menolong dalam perkara yang sangat kecil itu. Betulan Long Gaffar tu memang dia mari dengan niat nak pergi belaga ayam tu. Dan dia bawa ayam dia bakar beracung yang termasyhur dah dari negeri Reman tu. Tiba-tiba berlaku peristiwa macam tu, dia kata tak gunalah kami ni jadi anak-anak kepada Sultan Terengganu, duduk dalam Istana Terengganu, tiba-tiba ada masalah yang kecil macam ni, kami tak boleh tolong. Biar kami je lah belaga ayam tu. Demi dia dengar oleh tuan Yang Dipertua, akan kesanggupan Long Gaffar itu lapanglah sedikit dadanya dan dengan serta-merta berseri-serilah cahaya wajahnya dengan kesukaan yang tidak dapat diperikan. Lalu bertitah memberitahu Bugis dengan menetapkan hari perjuangan. Dia pun hantar maklumat pada orang Bugis atau tu saya beritahu Bugis, okey, Terengganu setuju lawan belaga ayam. Jadi happy lah, gembira lah Raja Terengganu pasal ada ayam nak lawan. Lalu sampailah Bugis ke penghadapan, masuk dalam istana, lalu bertitah. Bugis itu berkata, lalu bertitahlah tuan Yang Dipertuan ini. Hendak kamu kerana menyabak itu sekarang telah sedia. Cuma apa perkhabaran pihak Bugis saja. Jadi belah kami ni ayam dah ready dah. Kalau nak belaga. Belah Bugis macam mana pula? Lalu Bugis kata, apabila telah sedia di sebelah pihak tuanku, silalah tetap hari dan tempatnya supaya patik sediakan. Jadi kalau tuanku ready nak belaga ayam, tuanku beritahu bila kita nak belaga dan mana tempat, bongnya kat mana ataupun gelanggangnya kat mana. Lalu berhadaplah Yang Dipertua dengan Long Gaffar serta bersabda. Kata Yang Dipertua, tetaplah anakku apa harinya dan di mana tempatnya. Didengar oleh Long Gaffar sabda Yang Dipertua itu, lalu berhadaplah kepada Bugis. Berkata pada Bugis, kata Long Gaffar pada orang Bugis itu, hari perjuangan itu seminggu lagi. Maknanya 7 hari daripada sekarang. Dan tempatnya di Pantai Batu Buruk. Tuan-tuan tahu kan Pantai Batu Buruk tu kat mana kan? Pantai Batu Buruk sekarang tu lah di Kuala Terengganu. Bila telah tetap begitu, bermohonlah Bugis itu ke perahunya menyediakan ayamnya. Begitu juga Long Gaffar. Jadi dua-dua pihak ni bersedialah untuk bertarung, kerana kedua-dua pihak telah pun bersetuju dengan ayam masing-masing, dah siap semua. Maka telah menetapkan tarikh-tarikh bila mereka akan bertarung itu seminggu daripada hari tersebut, dan tempat itu akan diadakan di Pantai Batu Buruk. Itulah tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada kisah bagaimana berlakunya pertarungan ataupun persabungan ayam di antara ayam Long Gaffar Putera Reman ini dengan ayam orang Bugis untuk mempertahankan negeri Terengganu. Jadi kisah-kisah ini yang telah selanjutnya bagaimana pertarungan itu berlaku dan apakah keputusan pertarungan itu nanti, kita akan ikuti dalam sesi akan datang. Untuk sesi pada hari ini, kita telah melihat beberapa peristiwa yang berlaku. Yang pertama, peristiwa pembunuhan Engku Pasir Mas oleh Long Sulong, Raja Kota Kebal Abu, kerana cemburu kepada isterinya.
Sedangkan tidak ada apa pun kesalahan yang berlaku, sebaliknya kerana api cemburu sahaja. Tanpa usaha periksa dibunuh isterinya. Kemudian peristiwa yang kedua ialah tindak balas daripada Raja Kota Legeh kerana pembunuhan puterinya, lalu dibawa tentera Pelegeh diketuai oleh Long Gafar, anak saudaranya putera Raja Reman, menyerang negeri Legeh. Bila diserang negeri Legeh itu, bukan serang negeri Legeh, diserang negeri Kota Kebalabu itu, akhirnya Long Gafar berjaya membunuh Tuan Sulong balas dendam tanpa sebarang pertarungan, kerana ketika Tuan Sulong tu asyik duk main catur, ketika itulah dia ditikam. Lalu negeri Kota Kebalabu itu diambil alih oleh putera Tuan Sulong itu. Kemudian peristiwa yang ketiga ialah Long Yunus yang tidak dapat kembali ke Kota Kebalabu kerana berlaku perangan, telah tinggal di Kota Jelasin bersama dengan Mandomis, seorang kaya di situ. Dan ketika kedatangan Long Gafar dalam perjalanan ke Terengganu, Long Yunus rasa bimbang kalau kedatangan Long Gafar itu bertujuan membunuhnya. Dia lari. Akhirnya Mandomis telah menyelesaikan masalah ini tentang kedudukan sebenar bahawa Long Gafar tidak bermaksud membunuh Long Yunus. Akhirnya kedua-dua putera ini telah kita katakan bersahabat. Maka peristiwa yang keempat ialah Long Yunus dan Long Gafar bersama dengan 14 orang ulu balang dan panglima mereka pergi ke Terengganu dan dijadikan anak angkat oleh Sultan Terengganu. Duduk Terengganu beberapa ketika. Lalu datang peristiwa yang kelima, iaitu Terengganu datangi oleh orang-orang Bugis, perompok-perompok Bugis bersama 7 buah jong yang bawa harta-harta rampasan, harta-harta rompokan, lalu ditawarkan kepada Terengganu untuk bersabung ayam atau belaga ayam. Maka ketika nak belaga ayam inilah Raja Terengganu telah mendapat pertolongan daripada Long Gafar, di mana ayam bakas racun yang dibawa oleh Long Gafar itu dijadikan pertaruhan untuk mempertahankan Terengganu. Maka telah bersepakatlah putera pihak Istana Terengganu, Raja Terengganu yang diwakili oleh Long Gafar dengan orang Bugis itu supaya ditetapkan satu hari pertarungan, iaitu seminggu daripada tarikh perbincangan itu, dan pertarungan itu akan diadakan di Pantai Batu Boruk. Oleh kerana tempoh tu seminggu diberikan oleh Long Gafar, kisahnya akan kita sambung pada minggu depan. Kita akan sambung pada minggu depan bagaimana persabungan itu berlaku dan kepada pihak siapakah akan mencapai kemenangan nanti. Itulah dapat kita kongsi pada malam ini sebagai satu cerakinan daripada kisah yang berlaku di negeri Kelantan di kalangan raja-raja dan pembesar-pembesar pada satu masa dahulu yang difokuskan beberapa tempat. Yang pertama di Kota Kebalabu, yang kedua di Kota Jelasin. InsyaAllah kisah-kisah ini ada pelajaran-pelajarannya, ada ibrah-ibrah yang sangat penting. Antaranya ialah sikap cemburu tanpa usaha periksa itu mendatangkan keburukan yang besar. Yang kedua, dendam. Dendam boleh merosakkan negeri. Bila raja berdendam, dia menyerang negeri orang lain. Sedangkan dalam peristiwa seperti ini, penyelesaian dia adalah pelaksanaan undang-undang syariat. Kerana benda itu diselesaikan, nyawa dikisoskan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah tentang persahabatan di antara Long Yunus dan juga Long Gafar. Dan yang keempat ialah perbuatan-perbuatan yang kotor dan sia-sia seperti berjudi itu banyak mendatangkan kerugian pada negeri-negeri orang Melayu pada zaman dahulu. Sama ada sabung ayam, sabung lembu, sabung kerbau, tak kira lah. Yang penting dia adalah perbuatan menganiaya binatang dan juga perbuatan
berjudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan sebelum ni negeri Reman telah menguasai banyak negeri melalui sabung ayam. Kerana ayam tu bukan sabung ayam saja. Sabung ayam sambil mempertaruhkan negeri. Dan dalam peristiwa yang berlaku Terengganu ini juga sebenarnya dipertaruhkan negeri Terengganu sebagai taruhan kalau ayam Terengganu kalah, negeri Terengganu itu milik orang Bugis. Harta kekayaannya akan jadi harta orang Bugis itu. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kita patut untuk mengambil pelajaran-pelajaran itu supaya jangan berulang dalam kehidupan kita ini perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan mendatangkan mudarat itu. Dan akhir sekali, saya sekali lagi mengambil kesempatan di ruangan ini untuk memberitahu kepada tuan-tuan semua, khususnya penduduk Negeri Kelantan, supaya kita sama-sama menjaga SOP, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, jaga jarak, pakai mask, basuh tangan, dan kalau tidak ada sebarang keperluan, jangan keluar dari rumah. Tujuannya satu saja, supaya kita dapat sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini dan kita dapat menghentikan wabak yang sedang merebak sekarang ini. Dan saya juga menyeru kepada seluruh rakyat Kelantan dan rakyat Malaysia amnya supaya kita sama-sama berikhtiar dengan mengambil vaksin yang telah disediakan oleh kerajaan sebagai langkah-langkah ikhtiar kita di samping doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita semua dilindungi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya, siri yang ke-26 pada minggu hadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.